Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh staf jawatan kuasa serta para jemaah surau Al-Falah Damai Perdana, seterusnya para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil manfaat ilmu dan sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan kebaikannya kepada ummah untuk sama-sama kita melihat agama Allah Ta'ala Islam ini menjadi suatu tarikan ataupun menjadi suatu perkara yang penting di sisi manusia ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali pengajian takmir online kita, yang mana kita telah pun menyelesaikan 6 hadis sebelum ini daripada kitab Astikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita sambung hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ni daripada tajuk yang baru, iaitu tentang agama yang diredai Allah Ta'ala, iaitu Islam. Jadi kita nak lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menekankan bahawa agama ataupun cara hidup yang Allah Ta'ala redha di sisi Allah Ta'ala itu hanyalah agama Islam. Walaupun hari ini kita tahu ada 3 agama samawi, Kristian, Yahudi dan juga Islam, tetapi selain daripada Islam pada hari ini adalah agama-agama yang telah pun diselewengkan, walaupun asalnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari jalan yang lain daripada Islam, lain daripada Islam sebagai agama ataupun sebagai cara hidupnya, falai yuqbalu minhu, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menerimanya, menerima perbuatan ataupun penyembahannya itu. Jadi siapa yang mencari selain daripada cara hidup Islam, cara hidup yang telah Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala anjurkan melalui rasul-rasulnya itu, maka Allah Ta'ala menyebut falan. Falan di sini penafian mustaqbal. Sekali-kali selamanya Allah Ta'ala tidak akan terima perbuatan mereka itu, walaupun mereka menyangka penyembahan mereka itu kepada Allah Ta'ala, tetapi caranya itu bertentangan dengan cara yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Tetapi syariat yang terdahulu sepatutnya bila turun syariat yang baru Islam ini, maka termansuhlah segala syariat yang lama. Jadi nak tak ada pilihan. Semua orang beriman kepada Allah Ta'ala dia wajib mengikut syariat Islam pada hari ini. Dan begitu juga firman Allah Ta'ala, inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama ataupun cara hidup yang Allah Ta'ala redha ialah Islam. Hanya ini satu-satunya cara ataupun agama yang Allah Ta'ala redai di sisi Allah Ta'ala, iaitu cara hidup Islam. Ini antara dalil daripada Al-Quran. Seterusnya kita lihat daripada Nabi SAW hadis yang ke-7,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Jadi maksudnya tuan-tuan, maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umat aku akan masuk ke dalam syurga. Setiap umat aku, kata Nabi, maksudnya semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia yang hidup selepas Nabi, sezaman dengan Nabi sampai dah hari kiamat adalah umat Nabi. Jadi kata Nabi, sekalian umatku ini akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tak nak masuk syurga. Jadi sepatutnya semua boleh masuk syurga, tetapi ada yang tak nak masuk syurga. Lalu sahabat-sahabat baginda bertanya dengan keadaan pelik, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk itu? Adakah orang yang tak nak masuk syurga? Kemudian baginda pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaati, siapa yang taat kepada perintah aku, mengikuti ajaran aku, akan masuklah dia ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang enggan, yang derhaka, yang ingkar, yang tak nak ikut kepada aku ataupun ajaran aku, yakni Islam, maka sesungguhnya dialah orang yang telah enggan. Orang yang enggan masuk syurga ni ialah orang yang menolak ajaran Islam, menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang kedua ini, orang yang enggan dengan Islam, yang enggan menuruti jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini kita dapat lihat ada dua pengajaran penting yang boleh kita ambil. Yang pertama iaitu tentang manusia itu wajib mematuhi suatu undang-undang yang tertentu. Manusia itu wajib, mesti untuk mengikuti suatu undang-undang yang tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita saksikan bahawa segala jenis makhluk dalam alam kehidupan ini, untuk dia mendapatkan kesempurnaan keadaannya, mendapatkan kesempurnaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, tidak dapat tidak, mestilah dia mematuhi suatu undang-undang yang dikhususkan baginya. Semua makhluk tuan-tuan, semua makhluk, semua benda dia ada undang-undang khusus baginya. Walaupun dia bukan benda yang hidup tuan-tuan, seperti mesin, teknologi dia ada, dan dia ada undang-undang cara prosesnya itu. Jadi benda-benda itu semua dia tak boleh melawan cara ataupun sistem yang telah diprogramkan oleh orang yang buat, orang yang cipta program tersebut. Jadi kalau alat itu atau benda itu melawan sistem, apa yang berlaku, rosak, barang tu akan rosak. Kereta tu dia ada sistem dia sendiri, dia ada undang-undang, cara macam mana nak masuk gearnya tu, cara macam mana enjin itu bergerak, menggerakkan kenderaan itu. Jadi masing-masing dia ada undang-undang ataupun sistem dia sendiri. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan dan juga kesejahteraan kehidupan ataupun keadaannya itu, tak boleh tidak dia mesti ikut sistem yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Begitu juga kita hari ini tuan-tuan, manusia ini bila mana kita hidup di atas dunia ini, kita telah pun diprogramkan oleh pencipta kita sesuatu yang boleh kita buat ataupun yang tak boleh buat, untuk kita mendapatkan kesempurnaan kehidupan. Maka manusia sebagaimana makhluk-makhluk yang tersebut, maksudnya kita ni sebahagian daripada semua makhluk-makhluk ini, dan manusia pula adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang tersusun daripada jasmani dan juga rohani. Sudah tentu manusia wajib mematuhi suatu undang-undang yang khusus untuk rohaninya, selain wajib mematuhi undang-undang jasmaninya. Jadi undang-undang jasmani kita ada, fizikal, undang-undang jalan raya contohnya, undang-undang di tempat kerja. Hatta kita kena tahu undang-undang macam mana kita nak sihatkan badan kita.
cara ataupun sistem untuk kita menyihatkan dengan kita mengamalkan bersenam contohnya, makan ubat-ubatan, makan makanan-makanan yang berkhasiat. Jadi sistem, cara ataupun undang-undang yang telah ditetapkan itu, bila mana kita ikut, kita akan sempurna, kita akan sejahtera. Jadi manusia ada satu lagi elemen, namanya elemen roh. Elemen rohani ini yang mana Allah Ta'ala telah tetapkan suatu undang-undang, suatu sistem untuk roh kita itu. Jadi undang-undang itu ialah undang-undang Islam, ataupun hukum hakam syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasulnya kepada manusia, dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Inilah Islam, undang-undang ataupun hukum-hukum syarak, ketetapan-ketetapan daripada Allah Ta'ala dan keterangan yang disampaikan melalui utusan Allah Ta'ala, iaitu para Rasul dan juga para Nabi melalui wahyu. Jadi ini kita lihat tuan-tuan, hatta hari ini kalau kita pergi ke tempat kerja, mana-mana pejabat tuan-tuan, mana-mana jabatan, walaupun di Israel orang kafir, walaupun di England orang-orang Kristian, ataupun orang-orang yang selain daripada itu, hatta orang yang tidak ada agama pun, mereka bila mana hidup di satu kawasan itu, dia mesti akan adakan undang-undang, mungkin undang-undang setempat, kerajaan tempatan, ataupun mungkin taman itu sendiri, duduk taman perumahan pun dia letakkan satu undang-undang. Nak masuk kena, contohnya nak masuk dia kena lapor diri pada guard dulu. Itu peraturan lah, untuk apa? Mendapatkan keselamatan, kesejahteraan untuk seluruh penduduk. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kehidupan manusia lebih sempurna daripada sekalian makhluk yang lain. Justeru ataupun lebih-lebih lagi lah, manusia ini perlu untuk menuruti suatu undang-undang yang telah ditetapkan untuknya, terutamanya undang-undang daripada pencipta. Sebab yang mencipta itu biasanya dia mestilah mengetahui semua yang baik dan buruk untuk bahan ataupun untuk makhluk yang diciptakannya itu. Jadi kalau kita manusia tuan-tuan, kita buat teknologi, kita cipta satu teknologi, contohnya kita cipta handphone, maka orang yang cipta handphone tu dia tahu mana kelemahan dan kelebihan handphone dia, dan dia tahu macam mana nak mengatasi kelemahannya itu. Jadi tak boleh buat sekian, maka handphone itu akan bertahan lama, contoh. Jadi begitu juga kita tuan-tuan, Allah Ta'ala pencipta kita, pencipta sekalian alam ini, maka dia maha mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, jalan yang boleh menyelamatkan kita, jalan yang boleh membinasakan kita. Jadi itulah undang-undang yang disebut sebagai Islam, agama Allah Ta'ala yang benar, yang terletak di dalamnya itu hukum hakam, syarak dan juga ketetapan-ketetapan yang menunjukkan kita kepada jalan kebenaran dan jalan kesejahteraan, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Jadi tak boleh tidak tuan-tuan, kita mesti terikat dengan suatu undang-undang, sama ada fizikal ataupun rohani kita. Tentera juga askar, bila mana dia masuk tentera, dia wajib ikut undang-undang tentera. Bila mana dia masuk polis, dia wajib ikut undang-undang polis. Bila mana dia masuk Islam, dia wajib ikut undang-undang Islam. Jadi tuan-tuan, inilah satu ketetapan. Dan seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengajaran yang kedua daripada hadis ini, iaitu kepatuhan yang sempurna serta balasannya. Tiap-tiap amalan kita ni tuan-tuan, sama ada meliputi kepercayaan kita ataupun tutur kata kita dan juga perbuatan. Sebab tiga benda ni lah, benda yang asas dalam perbuatan manusia: perbuatan dengan hati, perbuatan dengan perkataan, dan perbuatan dengan tingkah laku. Jadi inilah semua amalan kita. Jadi semua amalan kita ini ada balasan yang sesuai. Ada balasan yang sesuai dengannya di akhirat nanti. Sama ada baik ataupun sebaliknya. Jadi kalau perkataan ataupun perbuatan ataupun kepercayaan kita baik, maka kita layaklah mendapat ganjaran yang baik nanti di akhirat. Dan sebaliknya, na'udzubillah, sekiranya kepercayaan, kata-kata kita ataupun perbuatan kita buruk, maka dia juga akan dapat balasan yang setimpal, iaitu azab Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan segala kesenangan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah hasil daripada kepatuhan Islam yang sempurna.
Jadi tuan-tuan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup di sana nanti tuan-tuan, dia bukan bermula di sana. Jadi kehidupan dan kebahagiaan di akhirat nanti hanyalah hasil tuan-tuan, hanyalah hasil daripada kepatuhan kita di dunia ini kepada ajaran Islam yang sempurna. Macam kita kata orang yang bertani tuan-tuan, dia tak boleh tiba-tiba dapat hasil yang banyak, melainkan sebelum itu dia kena bersusah payah bercucuk tanam, kena bersusah payah membaja, ataupun apa-apa saja urusan-urusan berkaitan dengan pertaniannya itu. Jadi bila mana dia telah bersusah payah untuk kerja-kerja pertanian tersebut, maka setelah sampai masa menuai, dia akan mendapat hasil yang banyak. Berbeza dengan orang yang malas, sampai waktu tuai orang semua dapat banyak, dia tiba-tiba tak ada tuan-tuan, ataupun hasil itu sikit ataupun rosak. Sebab apa tuan-tuan? Dia bukan bermula dekat situ nak dapat hasil yang baik sebelum tu tuan-tuan. Jadi begitu juga kehidupan manusia di dunia ini yang menentukan hasil kita di akhirat nanti. Jadi kepatuhan kita kepada Islam yang sempurna dalam mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Jadi inilah yang menjadi usaha kita, bercucuk tanam kita itu di dunia, yang akan membuahkan hasil kebahagiaan selama-lamanya di dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat, maka balasan syurga dan segala nikmat di dalamnya itu hanyalah menjadi harapan yang utama kepada setiap orang yang mematuhi ajaran Islam. Jadi kita orang Islam tuan-tuan beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari kemudian. Tujuannya untuk apa tuan-tuan? Supaya kita dapat menyempurnakan amalan kita ini di dunia, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang sejati, yang kekal selama-lamanya di sana nanti. Maka balasan syurga itu dan segala nikmat-nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan di dalamnya mestilah menjadi harapan yang paling utama kita. Harapan ataupun target yang paling utama bagi orang yang beriman, orang yang mematuhi ajaran Islam ini, mestilah menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai matlamat. Syurga Allah Ta'ala itu adalah matlamat kehidupan kita. Jadi siapa yang tak meletakkan syurga itu sebagai matlamat kehidupan, kita bimbang segala amalan dia itu di dunia ini tersasar. Sebab matlamat dia tak betul, objektifnya tak betul. Maka bagaimana mungkin untuk mendapatkan objektif, mendapatkan suatu hasil yang baik dengan objektif ataupun sasaran yang salah. Jadi ini penting tuan-tuan untuk kita meletakkan agama Islam itu sebagai suatu cara hidup yang wajib untuk sama-sama kita patuhi dan jadikan dia sebagai cara hidup kita yang kita pilih secara sempurna. Sebab Allah Ta'ala sebut selain daripada Islam, selain daripada cara hidup Islam, maka semua itu amalan-amalan yang tertolak di sisi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tolak, maka na'udzubillah tuan-tuan, tidak adalah balasan kebaikan daripada Allah. Sebab syurga itu milik Allah, kebahagiaan yang kekal abadi itu milik Allah Ta'ala. Kat dunia ni kita buat sesuatu yang Allah benci, Allah tak redha, tiba-tiba di akhirat nanti kita nak minta syurga ataupun kenikmatan di sana. Jadi dia tidak secocok dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita nak. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan walaupun hadis ini ringkas, Nabi kata apa? Semua umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang tak nak. Siapa yang tak nak tuan-tuan? Siapa yang tak nak ikut Nabi? Sebab yang memberi jaminan syurga ni ialah Nabi. Yang syurga ni pula adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kita lawan Allah, kita lawan Nabi, tapi kita nak hasil daripada yang dijanjikan. Itu adalah satu perkara yang mustahil. Angan-angan kosong sahaja. Jadi mudah-mudahan dapat sama-sama kita terus berpegang teguh dengan agama Islam yang sempurna ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita meraih janji Allah Ta'ala nanti di akhirat, iaitu syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi, yang penuh di dalamnya nikmat-nikmat yang disediakan, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.